Berita Rijal 19 Rejab 3 Mac, jemaah haji wajib vaksin COVID-19. Sinar wajib bayar zakat jika cukup syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Adi Akmal Syahrom. Kerajaan Arab Saudi mewajibkan bakal jemaah haji pada tahun ini untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Menteri Kesihatannya Dr. Taufik Al-Rabiah berkata, vaksin tersebut adalah sebahagian daripada syarat utama untuk semua jemaah yang akan menunaikan ibadah itu Julai nanti. Menurut Dr. Taufik, langkah mewajibkan vaksin COVID-19 itu adalah sebahagian usaha mengekang penularan wabak COVID-19 ketika musim haji. Atas faktor itu, satu jawatankuasa khas yang bertanggungjawab menyuntik vaksin kepada jemaah haji dan umrah akan dibentuk. Persediaan awal juga akan dilaksanakan bagi memastikan kekitangan kesihatan yang mencukupi menjelang musim haji 2021. Bagaimanapun beliau tidak mengesahkan sama ada jemaah dari luar Arab Saudi dibenarkan untuk menunaikan haji tahun ini. Jumlah keseluruhan jemaah haji tahun ini juga belum diumumkan. Tahun lalu haji hanya dibuka kepada sebahagian rakyat Arab Saudi dan warga asing yang menetap di negara itu dengan jumlah keseluruhan 1,000 jemaah sahaja. Ia jauh lebih rendah berbanding 2.5 juta jemaah haji setiap tahun sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Sementara itu, Presiden Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumi Putera Malaysia, Bumitra, Harun K.C. Ahamu, memberi saranan kepada pihak berkaitan untuk mempercepatkan giliran suntikan vaksin COVID-19 kepada bakal jemaah haji tahun ini ia bagi mengelak sebarang masalah kepada jemaah terpilih sebelum berlepas ke Tanah Suci. Kami sarankan kepada kerajaan kita untuk memperuntukkan kota khas vaksin COVID-19 kepada bakal haji dan umrah selari dengan pembukaan sempadan negara kita dan Arab Saudi. Ini pasti menghidupkan kembali sebahagian dari industri pelancongan yang dipelopori oleh pengendali haji dan umrah. Beliau dalam pada itu menyambut baik keputusan kerajaan Arab Saudi yang mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19 ke atas semua bakal haji dan melihat ia memberi keyakinan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk mengerjakan ibadah haji tanpa bimbang dengan penyebaran virus maut berkenaan. Dalam pada itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak perlu risau dengan kos haji tahun ini kerana caj suntikan vaksin COVID-19 tidak akan dimasukkan sekali di dalam pakej. Kos COVID tidak perlu dimasukkan kepada harga pakej yang ditawarkan. Kerana pihak kerajaan pernah memaklumkan bahawa vaksin akan diberi secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Sementara itu, di Perak, 800 petugas barisan hadapan dari Markas Pemerintahan Armada Barat Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut yang ditugaskan dalam Op Benting dan Op Penawar akan diberi keutamaan menerima suntikan vaksin COVID-19 secara berperingkat yang bermula hari ini. Kita beri keutamaan kepada anggota-anggota yang berada di kapal dan juga anggota-anggota di markas yang mengendalikan bilik operasi, bilik komunikasi dan sebagainya. Itulah kita bagi kelebihan kepada mereka. Tapi akhirnya semua akan mendapat vaksinasi ini. Cumanya masanya berbeza. Beliau berkata demikian kepada media selepas menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech di Hospital Angkatan Tentera Lumut di Pengkalan TLDM Lumut. Pemberian vaksin tersebut dibuat secara berkala dari fasa 1 hingga 6 dan dijangka selesai dalam masa 3 bulan. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan memandang serius kenyataan kontroversi dua selebriti membabitkan status gender dan agama yang merujuk kepada tindakan seorang artis yang mendakwa dirinya transgender dan rasa bangga menjadi pondan serta kenyataan usahawan kosmetik yang menyatakan niat untuk menukar agama. Jelas Datuk Dr. Luqman, kedua-dua kenyataan individu ini dilihat memberi kesan mendalam terhadap umat Islam. Malah masyarakat mula keliru dan beranggapan kedua-dua perbuatan itu adalah normal serta tidak menyalahi agama.
Ia juga dibimbangi akan membuka kepada pintu keburukan yang lain. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dalam pada itu menasihatkan umat Islam supaya sentiasa memelihara maruah diri dan berhati-hati mengeluarkan kenyataan kepada umum. Setiap percakapan yang mengundang keburukan sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain, katanya, akan dinilai sebagai suatu dosa. Sementara itu, Datuk Dr. Luqman turut menasihatkan individu yang terlintas untuk menukar agama supaya bertenang dan berehat seketika daripada kesibukan dengan mencari ketenangan serta merenung kembali dosa silam. Mereka dinasihatkan untuk melafazkan istighfar berulang kali, berdoa, bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam juga diingatkan supaya menghormati perlembagaan serta undang-undang berkaitan jenayah syariah. Orang ramai yang mengeluarkan wang Aisinar wajib membayar zakat, namun dengan syarat ia memenuhi haul dan nisab yang ditetapkan. Itu penjelasan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib, Ahmad Syukri Yusof, dalam menjawab persoalan ramai pihak mengenai perkara berkenaan. Contoh sekarang ni di wilayah Persekutuan, nisab yang wajib dikeluarkan zakat ialah sebanyak RM20,299. Contohnya kalau lebih daripada RM20,299 dikeluarkan, maka wajib dibayar zakat EPF. Contohnya kita keluarkan sebanyak RM100,000, maka 2.5% daripada RM100,000 ialah sebanyak RM2,500. Maka RM2,500 ini akan dikeluarkan sebagai zakat EPF ataupun juga dikenali sebagai zakat wang simpanan. Dalam pada itu, beliau menjelaskan meskipun seseorang itu menggunakan wang pengeluaran Aisinar untuk membantu ahli keluarga terdekat, individu terbabit masih perlu membayar zakat kerana zakat hanya boleh dibayar di institusi yang sepatutnya. Hal ini kerana makna dan konsep bantuan, sedekah atau sumbangan adalah berbeza berbanding zakat yang merupakan perkara lebih utama. Kanak-kanak lemas dalam besin. Bertemu kembali, seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun meninggal dunia dipercayai akibat lemas di dalam besin di rumah pengasuhnya di Batu Maung Bayan lepas. Bangsa Sofia Fatihah Wan Farhan Daniel meninggal dunia awal pagi tadi selepas beberapa jam menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang, HPP. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintenden A. An Balangan berkata, mangsa yang juga anak bongsu daripada 2 beradik sebelum itu dibawa ke hospital dalam keadaan tidak sedarkan diri akibat lemas ketika berada di bawah jagaan pengasuhnya. Kejadian berlaku kira-kira jam 11 pagi semalam ketika pengasuh berusia 43 tahun itu mengisi air di dalam besin sehingga hampir penuh untuk memandikan mangsa. Namun wanita itu terlupa untuk mengambil tuala dan meninggalkan mangsa seketika di dalam bilik air. Apabila tiba semula di bilik air, pengasuh mendapati kepala dan separuh badan mangsa telah tenggelam di dalam manakala kakinya berada di luar besin. Wanita berkenaan bertindak segera mengalihkan mangsa dari besin dan mendapati kanak-kanak itu masih berada dalam keadaan sedar sebelum menidurkannya. Bagaimanapun, selepas 30 minit, kanak-kanak itu dilihat berada dalam keadaan lemah dan tidak bermaya sebelum dia dikejarkan ke hospital dengan menaiki ambulans. Mangsa yang berada dalam keadaan kritikal kemudiannya menghembus nafas terakhir pada jam 2 pagi tadi. Susulan kejadian itu, polis menahan pengasuh wanita terbabit pada jam 12 tengah hari tadi bagi membantu siasatan. Pemandu kenderaan pacuan 4 roda 4x4 berwarna silver dicari bagi menyelesaikan kejadian langgar lari sehingga mengakibatkan seorang pekerja pembinaan jalan maut. Kemalangan itu berlaku di kilometer 45 Jalan Alostar Butterworth dekat Sungai Petani sekitar jam 8.35 malam semalam. Mangsa M. Negelan, 18 tahun yang berasal dari Rawang, Selangor, maut akibat kecederaan parah di bahagian dalaman badan selepas dipercayai dirempuh daripada belakang oleh kenderaan tersebut. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Azli Abu Shah, keadaan jalan ketika itu sedang dalam pembinaan dan dijadikan satu lorong untuk kenderaan bergerak di setiap arah, malah kun diletakkan sebagai pemisah arah perjalanan.
Beliau berkata sebaik tiba di tempat kejadian, pemandu pacuan 4 roda itu dipercayai hilang kawalan lalu merempuh belakang mangsa sehingga mengakibatkan negelan terpelanting ke tengah jalan. Keadaan kita percaya agak gelap, jadi kita percaya satu motorkar pickup warna perak. Saksi pekerja yang lain ni tak dapat nombor. Dia telah langgar daripada arah belakang. Macam saya kata, jalan tu dibagi dua. Langgar belakang dan melarikan diri. Jadi kita gesa masyarakat luar kalau ada maklumat, tampillah ke Balai Berdekatan atau jumpa saya sendiri untuk kita melancarkan siasatan untuk mengesanlah. Mangsa maut di tempat kejadian dan mayatnya dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB Al-Ustar untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Ini berita yang baru diterima. 5 terperangkap selepas van dinaiki mereka dihempap runtuhan jambatan yang sedang dalam pembinaan di lebuh raya MRR2 dari Pandan Indah menghala Ampang. Bomba menerima panggilan sekitar jam 5.58 petang tadi sebelum mengerahkan 3 operasi jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Besi serta BBP Jalan Hang Tuah, Bandar Tun Razak dan Ceras. Operasi penyelamat giat dijalankan dan status 5 mangsa yang terperangkap belum diketahui berdasarkan visual yang dikongsi di Twitter. Kejadian itu menyebabkan kesesakan teruk di MRR2 di kedua-dua arah sehingga Seri Petaling dan Bulatan Bilian. Upah satu trip seludup dadah RM10,000. Bagaimanapun, 3 lelaki yang berperanan sebagai kurier sindiket pengedaran dadah berkenaan berjaya diberkas dalam 3 serbuan di Serdang dan Ampang Jaya. Dalam serbuan tersebut, sebanyak 69 kg jenis dadah syabu dianggarkan bernilai RM3.1 juta telah dirampas. Pemangku Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Muhammad berkata, kumpulan itu disyaki aktif membawa masuk dadah dari pantai timur ke pantai barat. Ketika tangkapan pada 26 Disember lepas, 2 lelaki tempatan berkendaan sedang dalam proses menyerahkan dadah terbabit kepada seorang lagi rakan sejenayahnya. Serbuan pertama di Serdang, polis merampas sebuah beg kanvas berisi 10 buah plastik disyaki dadah syabu yang ditemui dalam sebuah kenderaan jenis Nazar Citra. Polis juga merampas 3 beg berisi 60 bungkusan dadah jenis syabu yang ditemui dalam sebuah kenderaan Myvi yang diletakkan di hadapan sebuah rumah di Ampang Jaya. 3 lelaki ini berperanan sebagai kurier pengedaran. Sindiket berkenaan disyaki mendapat bekalan dadah dari negara jiran. Dadah itu boleh digunakan kepada 138,130 penagih, iaitu seorang penagih dijual dengan 0.5 gram. Kumpulan ini juga didapati sudah bergiat aktif sejak awal tahun dan ia untuk pasaran Lembah Kelang. Polis masih menyiasat dalang dan rangkaian sindiket dadah berkenaan. Kesemua suspek berusia 25 hingga 38 tahun masih direman. Pasangan tunang dituduh di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu kerana mengedar dan memiliki dadah jenis metamfetamin, heroin dan kodin. Muhammad Amirul Alif Mat Jusoh, 22 tahun, berdepan dengan 7 pertuduhan manakala pasangannya Nurin Razikah Adabiah Mat Deris, 21 tahun, dengan 2 pertuduhan mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Muhammad Amirul Alif didakwa mengedar dadah berbahaya jenis metamfetamin di belakang rumah di Jalan Jambu Bongkok, Kampung Jambu Bongkok, Marang pada 20 Februari lalu. Bagi pertuduhan ketiga, Muhammad Amirul Alif didakwa mengedar dadah jenis heroin di lokasi, masa dan tarikh sama. Bagi setiap kesalahan itu, Muhammad Amirul Alif yang didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A ADB 1952 berdepan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan disebat tidak kurang 15 sebatan. Selain itu, Muhammad Amirul Alif turut berdepan 2 pertuduhan mengikut Seksyen 39B-1-A kerana mengedar dadah jenis metamfetamin di tepi jalan kawasan Kampung Jambu Bongkok, Marang hari yang sama. Tertuduh lelaki turut berdepan 2 lagi pertuduhan yang dibacakan bersama dengan tunangnya. Berdasarkan pertuduhan, mereka didakwa secara bersama mengikut Seksyen 39B-1-A kerana mengedar dadah jenis metamfetamin. Pasangan itu turut didakwa memiliki dadah berbahaya jenis kodin. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan sebelum Magistrate Nur Mazrini Mahmud menetapkan 9 Jun depan sebagai tarikh sebutan semula kes di Mahkamah Magistrate Marang.
Masih di Pantai Timur, seorang pemilik restoran didenda RM1,500 di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu selepas mengaku salah gagal mendaftar perusahaan dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sejak 2019. Tertuduh Zulkalmul Hakim Mat Zon 33 tahun turut berdepan 2 bulan penjara sekiranya gagal menjelaskan denda berkenaan. Tertuduh selaku majikan utama gagal mendaftarkan perusahaannya dengan Perkeso dalam tempoh tidak lewat daripada 30 hari. Ia selepas tarikh akta digunapakai iaitu apabila perusahaannya menggaji seorang pekerja bermula 1 Januari 2019. Kesalahan itu dilakukannya di restoran miliknya di Kuala Terengganu pada 1 Oktober 2 tahun lepas. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 94-G Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 94 Akta yang sama. Di Negeri Sembilan, seorang bekas pengurus syarikat pemaju perumahan mengaku tidak bersalah atas 16 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM209,000. Tertuduh Wong Zhe Wei, 47 tahun, didakwa melakukan kesalahan berkenaan 5 tahun lalu. Tertuduh didakwa melupuskan wang hasil daripada aktiviti haram melalui baucer pembayaran milik syarikat pemaju perumahan berkenaan. Dia dituduh melakukan kesalahan itu di Grade 5 Developments yang berhad di Seremban antara 2 Februari dan 30 Mac 2016. Sehubungan itu, Zhe Wei didakwa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Jika sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara maksimum 15 tahun dan denda sehingga RM5 juta. Kes akan disebut semula pada 8 dan 9 Mac ini. Berikut saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. ...317 pelajar perempuan diculik. Bertemu kembali, pentadbiran negara yang berlandaskan maqasid syariah dapat menjamin hak generasi akan datang meliputi semua aspek. Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid berkata, dasar yang diamalkan di sesebuah negara, khususnya negara Islam, perlu memastikan keadilan ditegakkan agar tiada pihak yang akan dizalimi. Tun Ahmad Sarji menegaskan kepentingan untuk memelihara hak generasi akan datang dalam ucap tamanya menerusi wacana The Rights of Future Generation, anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. The question to us is, do present national policies, programs and activities lead to the security of future generations? Redistribution of wealth is decreed in the Quran. Wealth should not circulate solely among the rich. In Surah Al-Hajj 59 ayat 77, the needy, the indigent and the vulnerable also have a right to prosper. Hak generasi akan datang itu juga turut meliputi pemeliharaan dari aspek bekalan makanan, alam sekitar dan sumber alam selain penguatkuasaan undang-undang terhadap individu yang mencabulinya. Wacana itu dibahaskan secara berilmiah dengan penyertaan Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Datuk Muhammad Naim Mokhtar, Datuk Profesor Emeritus Syad Salim Faruqi dari Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya UM dan Presiden Majlis Belia Malaysia Julfitri Johar. Frontliner di Hospital Kuala Lumpur HKL menerima sumbangan dari Bayang Coffee Company dan UEM Group Berhad bersama Yayasan UEM bernilai RM38,000 berupa produk kopi. Menurut pengarah urusan UEM Group Berhad, Dato' Izani Ghani, sumbangan tersebut sebagai menghargai pengorbanan para petugas Barisan Harapan di hospital itu. In appreciation to the frontliners, we are happy to contribute Bayang Coffee
for them. We know that they work so hard for the welfare of rakyat Malaysia. So we're only happy to contribute to the hospital. Kita dah terima banyak daripada syarikat-syarikat juga sumbangan-sumbangan macam ini, makanan, minuman, dan juga kita ada terima juga PPE, personal protective equipment juga kita ada terima, banyak kita terima, dan kita masih menerima, dan kita mengucapkan terima kasihlah kepada semua syarikat-syarikat dan organisasi-organisasi yang telah menyumbang. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Bayang Coffee, Ida Madnor berkata, sumbangan ini tidak terhenti di HKL sahaja, bahkan akan ke beberapa buah hospital di seluruh negara. Dan kami mulakan di sini di HKL, dan insya-Allah lepas ni kita akan ada lagi banyak corporate company yang akan sama-sama berusaha untuk membantu menyampaikan kopi yang organik dan juga single origin yang terbaik yang tiada campuran daripada pihak Bayang Coffee kepada hospital-hospital lain seluruh negara, insya-Allah. Bayang Coffee menganggarkan sumbangan kopi yang akan diserahkan kepada hospital seluruh negara bernilai RM380,000. Tiada yang mampu dilafazkan selain perasaan terharu dan bersyukur apabila rintihan dan kesengsaraan hidup mendapat perhatian dan simpati pihak tertentu. Inisiatif Skuad Jejak Asnaf Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib yang aktif turun padang memberi kelegaan kepada individu memerlukan, antaranya golongan warga emas dan pesakit kronik. Fatimah Ali yang berusia 100 tahun meniti usia emas dengan serba kekurangan. Menghidap penyakit strok, Fatimah hanya mampu terlantar dan kini dijaga oleh anaknya. Kedatangan skuad Jejak Asnaf sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung sebelum ini. Saya minta bantuan daripada Baitul Mal. Saya minta untuk ibu saya lah, untuk keperluan harian dia. Itu je untuk kami ni. Untuk saya tak apalah, alhamdulillah lah, janji saya sihat. Saya boleh jaga mak. Itu dia minta saya. Selama ni saya pun tak pernah minta. Dulu saya bekerja, sekarang dah tak bekerja, jadi kami tak ada sumber lain lah. Jadi kalau minta jasa baik Baitul Mal kan, Mawid dapat sikit bantuan untuk ibu saya, alhamdulillah lah. Kali ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sama-sama menziarahi Fatimah Ali di rumahnya yang terletak di Taman Kobena, Pudu Ulu Ceras. Jadi alhamdulillah Mawib mengambil kecaknaan prihatin dengan beri makanan, bahan-bahan yang keperluan dan juga bagi sedikit bantuan RM1,000 di samping setiap bantuan bulanan. Oleh kerana nenda kita Hajah Fatimah ni orang yang sudah berusia, maka bantuan perubatan adalah diutamakan. Turut menerima bantuan ialah penghidap penyakit angin ahmar, Jaafar Ahmad Said. Anaknya Azizah yang juga ibu tunggal kepada 4 anak sebelum ini pernah memohon bantuan lampin pakai buang dan bantuan bulanan bagi menampung keperluan ayahnya. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung individu yang memerlukan di kawasan wilayah persekutuan diminta untuk melaporkannya kepada Mawib. Laporan boleh dibuat menerusi aplikasi telefon pintar Mobile Jejak Asnaf bagi memudahkan skuad Jejak Asnaf Baitul Mal Mawib turun padang membantu mereka yang terjejas. Laporan luar negara, ketegangan di Yangon, Myanmar semakin parah. Penunjuk perasaan menggunakan pemadam api dan bom asap untuk mempertahankan diri dalam pertembungan dengan pihak berkuasa keselamatan. Dalam kejadian di Sanchuang, Yangon, penunjuk perasaan bertindak membaling objek ke arah polis anti-rusuhan sambil menyanyikan lagu protes. Tidak lama kemudian, kedengaran tembakan dilepaskan menyebabkan penunjuk perasaan lari dan mencari tempat perlindungan. Krisis yang tercetus susulan rampasan kuasa tentera 1 Februari lalu telah mengorbankan sekurang-kurangnya 21 nyawa. Setakat ini, tiada tanda-tanda ketegangan antara rakyat dan junta akan reda. Usaha mencari penyelesaian oleh 10 Menteri Luar Negara ASEAN setakat ini juga masih gagal membuahkan hasil. Tekanan antarabangsa termasuk sekatan daripada Amerika Syarikat juga dilihat tidak memberi sebarang kesan kepada junta. Di Nigeria, 317 pelajar perempuan diculik sekumpulan lelaki bersenjata. Kejadian berlaku di sebuah sekolah menengah milik kerajaan di negeri Zamfara, barat laut negara itu.
Menurut pihak berkuasa, serangan berlaku pada jam 1.45 pagi waktu tempatan Jumaat lalu. Kesemua penculik bersenjata itu berada selama beberapa jam di dalam sekolah berkenaan. Mereka turut menyerang sebuah kamp tentera berhampiran bagi mengelakkan operasi mereka digagalkan tentera. Seorang anggota polis dilaporkan terbunuh dalam kejadian itu. Penculik kemudian memaksa pelajar-pelajar berkenaan masuk ke dalam beberapa kenderaan sebelum dilarikan. Kesemua pelajar berkenaan berumur antara 12 hingga 16 tahun. Mereka dipercayai dibawa ke sebuah kawasan hutan di Dangulbi yang menjadi sarang penjenayah dan pengganas. Identiti penculik bagaimanapun masih tidak dapat dipastikan. Setelah 5 hari dalam tahanan, kesemua pelajar perempuan itu telah dibebaskan semalam. Sebelum berpisah, jangan lupa saksikan analisis dengan tajuk Kejar Akhirat, Ilmu Dunia Ditinggalkan bersama hos Finas Yunus dan panel jemputan tepat jam 9 malam ini. Dengan itu, sekian berita Al Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.